Melayu Islam perlu bangkit kali kedua. Kemenangan Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 pada Mei 2018 dahulu sebenarnya adalah kebangkitan kaum Melayu yang cuba membebaskan diri daripada penjajahan yang dilakukan oleh Melayu sendiri menerusi UMNO dan rakan sekongkolnya MIC, MCA, Gerakan dan parti komponennya di Sabah dan juga Sarawak. Malangnya kemenangan golongan reformis buat pertama kali dalam tempoh 60 tahun diperintah gerombolan Asabiah itu ditohmah sebagai kejatuhan kaum Melayu di negaranya sendiri. Demikian yang ditulis oleh penulis akhbar lidah rasmi PAS Harakat Daily Izwan Abdul Halim yang bertajuk Adakah Melayu Islam Mahu Jatuh Kali Kedua pada 24 Ogos lalu di Harakat Daily demi menjustifikasi langkah syaratan yang didalangi oleh Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadi Mat Yassin dengan rakan sekongkolannya Datuk Seri Muhammad Azmin Ali iaitu bekas Timbalan Presiden Keadilan bersama PAS, UMNO dan TPS Sarawak. Penulis ini sanggup memfitnah bahawa Kerajaan Pakatan Harapan dikuasai oleh DAP sehingga ke institusi Islam. PH pula setelah menyusun Kabinet Kerajaan yang menyaksikan DAP menguasai banyak kedudukan strategik sekaligus mengesahkan cengkaman dan sikap abang besar parti itu dilihat terus melangkah memastikan perjawatan-perjawatan penting negara dikuasai parti itu. Selain syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC, mereka juga memproksikan kepentingan yang berkaitan umat Islam diterajui politikus belaan parti itu. Dakwanya, maksud penulis Harakat Daily ini Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof iaitu bekas Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Islam, Dr. Mazli Malik bekas Menteri Pendidikan, Ni Omar Ni Aziz bekas yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, Muhammad Faiz Fazil bekas pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Datuk Paharul Razi Muhammad Zawawi bekas pengerusi Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas dan Datuk Mazlan Aliman bekas pengerusi Lembaga Pertubuhan Peladang LPP. Kesemua mereka adalah proksi dan belaan DAP. Natijahnya DAP di dalam Kerajaan Pakatan Harapan mula menunjukkan taring apabila menggerakkan usaha merombak banyak perundangan termasuk Perlembagaan Persekutuan dengan bertindak untuk meratifikasi konvensyen-konvensyen luar yang tidak selari di negara ini, kata Izwan lagi. Jom channel mohon penulis ini semak fakta. Menteri yang sibuk dalam hal berhubung dengan meratifikasi konvensyen-konvensyen luar yang katanya tidak selari dengan negara ini bukan daripada DAP tetapi beliau ialah Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah daripada Keadilan yang kemudiannya melompat ke Bersatu dan kini bersama dengan PAS dalam Perikatan Nasional. Malah penulis tersebut dengan sembrono menuduh DAP menafikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan menentang tulisan Jawi. Begitu juga mahu kononnya memberikan hak adil kepada sekolah jenis kebangsaan dan bahasa-bahasa lain atas nama kemajemukan Malaysia. Tetapi sebenarnya menafikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan termasuk tulisan Jawi yang bagai kehadiran hantu bagi mereka, katanya. Sedangkan kita semua maklum Timbalan Menteri Pendidikan ketika itu Teo Ni Cheng dari DAP bersusah payah cuba menerangkan bahawa pengenalan tulisan Jawi kepada murid-murid sekolah vernacular bukanlah satu proses Islamisasi. Bukan rahsia. Antara yang menentang pengenalan tulisan Jawi itu ialah Presiden MCA, Datuk Seri Wee Ka Siong yang kini Menteri Pengangkutan dan Datuk Mahasun yang sekarang merupakan Timbalan Menteri Pendidikan. Malah 2 minggu selepas langkah syaratan, Ka Siong pernah berkata dengan angkuhnya, "Saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata ini kerajaan Melayu Islam." Jom channel ingin bertanya, di mana pemimpin Islam PAS ketika itu? Yang kita dengar hanyalah krik-krik-krik. Selepas berkuasa, Kerajaan Perikatan Nasional, Barisan Nasional yang didokong PAS memberi kebenaran untuk meningkatkan kekerapan cabutan khas nombor ramalan atau nombor ekor sebanyak 22 kali setahun setelah dikurangkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan kepada 8 kali setahun sebelumnya. Dalam hujung rencana dangkalnya, Izwan menulis kebangkitan kembali Melayu Islam diluruskan tidak berdasarkan perkauman sempit atau diapi-apikan untuk menindas kaum lain yang majmuk dalam negara ini. Sebaliknya, ia gabungan kekuatan untuk mempertahankan dan menyelamatkan negara ini sekaligus melindungi semua pihak atas nama rakyat Malaysia. Kerana itulah Perikatan Nasional yang menjadi nama gabungan kerajaan pada masa itu segera menerima sokongan daripada pelbagai parti politik termasuk badan bukan kerajaan NGO untuk bersama bersatu secara harmoni dan menjadikan negara ini lebih kuat. Kelakar. Agaknya penulis ini menganggap semua orang Melayu bebal seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 18 yang bermaksud
mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Hakikatnya, era pentadbiran Mahyadin yang dilihat tidak stabil kerana dipenuhi ahli kabinet bersaiz XXXL yang bercirikan seumpama firman Allah Subhanahu Wa Taala itu. Keadaan ini berterusan walaupun Perdana Menteri sudah diambil alih oleh Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Namun tiada mana-mana bahagian ekonomi negara yang telah berjaya dipulihkan. Hari ini tukaran ringgit berbanding dolar Amerika masih lemah, iaitu RM4.49 bagi setiap $1 Amerika. Pada tahun 2019, semasa era pentadbiran Pakatan Harapan, nilainya antara RM4.04 sehingga RM4.14 bagi setiap $1 Amerika. Kadar inflasi di negara ini pula kekal 3.4%. Inflasi pada era Pakatan Harapan pada tahun 2019 hanyalah 0.66%. Kenaikan inflasi adalah berpunca daripada kenaikan harga barangan dan makanan yang tidak terkawal. Jika dibuat perbandingan, kerajaan mana yang lebih berjaya dalam mentadbir urus negara? Menurut peribahasa Melayu, jika kail panjang sejengkal, lautan dalam usah diduga. Jika ilmu tidak cukup, janganlah memandai-mandai membuat Contemporary Political Economic Review atau ulasan politik ekonomi semasa. Anda akan sesat dalam hujah sendiri dan sukar mencari jalan pulang. Jom Channel hanya mampu mengajak Melayu Islam agar bangkit kembali untuk kali kedua pada pilihan raya umum ke-15 nanti demi membina semula Malaysia. Jangan biarkan maruah Melayu Islam dijatuhkan untuk kali kedua oleh gerombolan tuli, bisu, buta, tamak kuasa dan penunggang agama. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.